Bab ma yaqulur rajul idza dakhala al-khala'. Apa yang diucapkan oleh seseorang bila dia masuk ke tempat buang air. Atau bab ucapan bila seseorang memasuki tempat membuang air. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mahu masuk ke tempat buang air, qala an Hammad, dia berkata sebagai meriwayatkan daripada Hammad, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu. Wa qala an Abdul Warith, dia berkata sebagai meriwayatkan daripada Abdul Warith, katanya, yang dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan-syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan lagi hadis ini daripada Anas. Katanya, Allahumma inni a'udzubika. Wa qala Syu'bah wa qala marratan. Syu'bah berkata, dia berkata, yakni Abdul Aziz, satu kali dia berkata a'udzubillah. Wahib berkata sebagai meriwayatkan daripada Abdul Aziz, falyata'awwadz billah, maka hendaklah dia berlindung. Dia yakni seseorang yang mahu masuk ke tempat buang air, maka hendaklah dia berlindung dengan Allah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya jamban-jamban ini atau tandas-tandas ini muhtadaratun, dihadiri. Bila seseorang dari kamu mahu masuk ke tempat buang air, maka hendaklah dia mengucapkan a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan jantan dan syaitan betina. Bab larangan menghadap kiblat pada ketika qada hajat, pada ketika membuang air. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Yazid daripada Salman, katanya, dikatakan kepadanya, yani Salman berkata, ada orang berkata kepadanya, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in, sesungguhnya nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala perkara, hatta al-khira'ah, hingga cara membuang air besar. Qala ajal, Salman menjawab, ya, sesungguhnya dia melarang, sesungguhnya Nabi SAW melarang kami dari menghadap kiblat pada ketika membuang air besar atau membuang air kecil. Nabi SAW melarang. Nabi SAW melarang kami dari kami beristinja dengan tangan kanan. Dan dia melarang kami dari kami beristinja dengan kurang dari 3 biji batu. Atau seseorang itu beristinja, yakni dia melarang seseorang beristinja dengan menggunakan raji', tahi binatang, au azmin, ataupun tulang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya bagi kamu sama seperti ayah, menepati ayah atau seperti ayah. Saya mengajar kamu, bila sesiapa dari kamu datang ke tempat membuang air besar, maka janganlah dia menghadap kiblat,
dan janganlah dia membelakanginya, dan janganlah dia beristinja dengan tangan kanannya. Nabi SAW memerintahkan, menyuruh supaya menggunakan 3 biji batu, yakni anak batu. Wa yanha 'anil rawth war rimmah. Dia melarang dari menggunakan tai binatang, war rimmah, dan tulang-tulang. Tulang-tulang yang pecah ataupun yang hancur. Maksudnya tulang. Diriwayatkan daripada Abi Ayyub sebagai riwayatnya, yakni dari Nabi SAW, sabdanya, bila kamu datang ke tempat membuang air, janganlah kamu menghadap kiblat dengan membuang air besar, dan jangan juga menghadap kiblat dengan membuang air kecil, tetapi hendaklah kamu menghadap ke timur atau ke barat. Setelah itu kami pergi ke Syam. Kami dapati tandas-tandas yang di sana telah dibina dengan menghadap kiblat. Fakunna nanharifu anha. Kami pun berpaling darinya. Wa nastaghfirullah, dan beristighfar, meminta ampun dari Allah. Diriwayatkan daripada Ma'qil bin Abi Ma'qil al-Asadi, katanya Rasulullah SAW melarang kami menghadap 2 kiblat dengan kencing ataupun berak, dengan membuang air kencing ataupun membuang air besar. Abu Daud berkata, Abu Zaid ialah maula Bani Tha'labah. Diriwayatkan daripada Marwan al-Asfar, katanya, saya melihat Ibnu Umar telah mendudukkan kenderaannya, yakni untanya, mustaqbilal qiblah, dengan menghadap kiblat, yakni di hadapannya yang menghadap kiblat. Kemudian dia duduk kencing dengan menghadap kepada kenderaannya ataupun untanya itu. Saya pun berkata, wahai Aba Abdurrahman, bukankah telah dilarang dari perbuatan seperti ini? Dia kata, memang. Tetapi yang dilarang ialah menghadap kiblat fil fadha, di tanah lapang. Sekiranya telah ada di antara engkau dan di antara kiblah sesuatu, maka sesuatu yang menutup engkau, maka tidaklah mengapa. Babur rukhsati fi dzalik. Ini bab keharusan atau kebenaran untuk berbuat demikian, yakni untuk menghadap kiblat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya, pernah saya naik ke atas bumbung rumah. Saya ternampak Rasulullah SAW berada di atas 2 batu bata dengan menghadap kepada Baitul Maqdis untuk qada hajatnya. Dengan sanadnya lagi Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Nabi SAW melarang kita menghadap kiblat pada ketika kencing. Fara'aituhu qabla an yuqbadha bi'am yastaqbiluha. Saya melihatnya setahun sebelum baginda SAW wafat, menghadapnya, yakni menghadap kiblat. Bab kaifat takasyuf. Sekatulah juga. Tengok semula. Asal ni terjemah siapa sekat. Ana rasa molek juga oleh kerana kitab ni dia sebut perawi-perawi. Dia sebut juga supaya kita dapat berkenalan dengan perawi-perawi ni. Ada faedahnya. Sebab kita baca Sunan Abi Daud dengan sanadnya, bukan matannya saja. Jadi baik juga kalau kita berkenalan dengan perawi-perawinya itu. Sebabnya kitab yang anda guna ni, kitab Badrul Majhud ni, dia tidak ulangi mana-mana perawi yang sudah disebut dah dulu, dia tidak akan sebut kemudian.
Apakah rujuk situ? Rujuk situ saja. Kalau kita sebut pun bermakna tidak berulang. Mana-mana sudah sebut tu akan berlalu. Jadi kita akan sebutlah. Malam ni. Ma yaqulur rajul idza dakhala al-khala. Apa yang diucapkan oleh seseorang bila dia mahu masuk. Idza dakhala al-khala, bila dia mahu masuk. Kita terjemah dengan takwilan. Mengikut tafsiran jumhur ulama. Apabila arada dukhul al-khala. Bila dia mahu masuk ke tempat buang air. Setengah-setengah ulama tak saya takwil. Seperti Imam Malik tak saya takwil. Idza dakhala al-khala, bila dia telah masuk dulu, lepas tu baru baca. Itu pun satu cara juga. Satu pendapat, satu cara yang dipegang oleh ulama. Tapi kebanyakan ulama seperti kita kata sini, dia takwil bila mahu masuk, yakni sebelum masuk, bukan lepas masuk. Haddatsana Musaddad bin Musarhad. Musaddad bin Musarhad jumpa dah sebelum pada ni. Tapi sebelum pada ni kita tak ayat. Musaddad bin Musarhad adalah orang kuat, perawi kuat. Dalam Bukhari, Muslim ada belaka ni. Musaddad bin Musarhad. Dia ambil hadis ini daripada Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid bin Dirham al-Asadi. Abu Ismail al-Thiqah. Thab. Faqih. Dia ni seorang yang mendalam ilmunya. Matinya pada tahun 179. Ketika berumur 81 tahun. Hammad Zaid. Wafat pada tahun 107. Pada kita berumur 81 tahun. Rekas, riwayat rekas. Setengah-setengah tu panjang, setengah-setengah tu rekas. Ini pun perawi-perawi Hammad bin. Seorang lagi Hammad bin Salamah. Itu lebih besar lagi, lebih kuat lagi pada ni. Seorang lagi nama Hammad bin Abi Sulaiman. Hak tu tok guru kepada Imam Abu Hanifah. Tetapi ramai daripada ulama-ulama hadis mengatakan dia tidak kuat. Hammad bin Abi Sulaiman tidak kuat dalam hadis, dalam riwayat hadis. Tapi dua orang ni sepakat, Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah adalah orang yang kuat kedua-dua. Wa Abdul Warith. Imam Abu Daud ambil daripada Musaddad. Musaddad ni tok guru kepada Abu Daud ni ambil daripada dua orang tok guru dia. Yang pertama namanya Hammad bin Zaid. Yang kedua Abdul Warith. Dua-dua orang ni ambil daripada Abdul Aziz. Siapa dia Abdul Warith? Abdul Warith bin Sa'id bin Zakwan At-Tamimi Al-Ambari maulahum. Abu Ubaidah At-Tannuri Al-Basri, ahadul a'lam, salah seorang tokoh, thiqah, thabt. Dia seorang yang thiqah dan thabt, teguh. Illa annahu qadari. Tetapi dia seorang qadari. Seorang qadari. Seorang yang berfahaman qadariyah. Allah ke Mu'tazilah. Tetapi Mu'tazilah ni lebih luas lagi. Qadari ni hanya dia berfahaman hak teruknya, hak paling teruknya tidak percaya kepada takdir Tuhan. Itu qadari. Takdir kita sendiri yang menentukan takdir kita. Allah SWT tak ada kena-mengena. Itu yang teruk. Yang teruklah tu, yang berat. Qadari yang kedua, ni benda yang kita kena faham. Kalau dalam kitab-kitab rijal, apabila dia kata murji'ah, murji' ada dua macam. Satu murji'ah hak teruk. Maknanya seorang tu kalau dia beriman, amalan apa-apa pun tidak memberi kesan apa-apa pun kepada imannya. Buatlah dosa setara mana pun, tak terjejas imannya. Pasal apa kau peringkat teruk? Dia kata kalau semua berhala pun, kalau hati kita tidak sembah tak apa, tak jadi kafir. Itu murji'ah. So, murji'ah yang kedua orang panggil murji'ah ahlus sunnah. Imam Abu Hanifah tu, kalau kita tengok dalam kitab-kitab rijal, setengah-setengahnya sebut dia ni sebagai murji'ah. Tapi murji'ah lagu mana? Murji'ah ahli sunnah. Ni ingat-ingat. Kita kena faham, dalam kitab-kitab rijal ni, kalau dia kata murji'ah, boleh jadi dua. Tengok dulu, setara mana. Jangan puak
kata Murji'ah tu Murji'ah anu selalu. Serupa juga kalau kata Qadari. Seperti ni. Ni Qadari boleh jadi setengah-setengah tu kata masih lagi ahli sunnah. Qadari ahli sunnah. Bukan Mu'tazilah ni. Qadari tidak semestinya makna Mu'tazilah dalam arti kata yang luas. Segala-gala fahaman Mu'tazilah dia terima. Tidak. Qadari ahli sunnah, selagi Qadari hak Mu'tazilah. Hak salah. Qadari hak teruknya, yang ni dia kata tak ada kena-mengena. Allah SWT buat kita, pak kita yang menentukan segala-galanya. Kita yang menentukan segala-galanya, baik buruk. Tak ada kena-mengena dah dengan Allah SWT. Serupa tukar jam, pembuat jam Jepun, kalau kita kata mana-mana kau buat, dia buat jam, masing-masing kita balik rumah kita, atas kita putar. Jam tu tak ada kena-mengena dah dengan dia. Itu hak teruk. Teruk. Satu lagi, Qadari lagu ni, takdir tu kita yang menentukan, tapi Allah SWT bagi. Allah SWT bagi. Dan dalam kawalan dia, bila dia nak tarik kuasa, dia boleh tarik. Tapi Allah SWT bagi kuasa tenaga, seperti mana dalam akar kayu ada kuasa menyembuhkan. Allah SWT yang bubuh. Bukan dia sendiri dengan tabiat dia, dengan kejadian dia tu sendiri. Ada khasiat tu, tidak. Allah SWT yang bubuh khasiat. Bila Allah SWT nak tarik, tak sewi mujarab, tak jadi, tak jadi. Ini yang kedua, Qadari yang kedua. Mengikut setengah-setengah ahli ilmu rijal ni, oleh kerana dia macam-macam aliran kan. Orang ahli sunnah ni pun macam-macam juga. Hak ni Asy'ari, hak ni Maturidi, hak ni Ahlul Hadis, hak ni begini. Tak serupa. Mengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, dia kata hak lagu sani Qadaridah tu. Faham lagu sani? Qadaridah. Hak tidak Qadarinya ahli sunnah yang sebenar, mengikut dia lagu mana? Tak ada kuasa gapo-gapo pada benda. Tak ada. Pada kita tak ada kuasa gapo-gapo. Bila kita nak buat benda tu, Allah SWT pada ketika tu bui. Bukan Allah SWT bui tenaga, bui kuasa kepada dia tu ada semua. Lepas tu atas dia lah nak guna kata saya guna. Tak. Allah SWT bui kuasa pada masa tu. Pada masa tu Allah SWT yang buat. Bukan dia. Bukan dia yang buat. Dia tak saya kata manusia buat. Allah SWT hakikat. Itu ahli sunnah yang sebenarnya kata dia. Tetapi mengikut satu golongan lagi dia kata tidak. Manusia dengan ikhtiar dia buat itu. Dia ada kuasa. Kuasa tapi Allah SWT buat. Bukan dia sendiri buat kuasa. Allah SWT buat. Itu masih lagi ahli sunnah. Qadari yang pertama. Kena faham. Kalau dalam kitab Rijal bila dia kata Qadari, tengok dulu. Supaya juga bila dia kata Murji'ah atau Murji'i, tengok dulu setara mana. Jangan kata, tu Qadari. Setengah-setengah tu kata Qadariyah ada dalam kitab-kitab pahala ke mana. Tengok dulu. Tengok dulu. Sebab Imam Abu Daud tahu dah lah tu. Sebab tu dia tak mari daripada Musaddad bin Musarhad, dia daripada Hammad saja. Dia tidak mari daripada Abdul Waris saja. Dia kembarkan dengan Hammad sekali. Sebab dia tahu dah. Mungkin orang akan pertikaian dia. Abdul Waris. Sebab tu dia mari sebut sekali dengan Hammad. Dia tidak sebut Musaddad ni ambil daripada Abdul Waris saja. Dia sebut Hammad dulu. Hak ni, hak pegangannya. Abdul Waris ni sebagai sokongan saja. Kalau kita tak terima dia pun, kalau kita pertikai dia pun. Tapi dengan perincian tadilah, baiklah. Muta'assib Qadari yang muta'assib, yang ta'assub kuat ni. Ta'assub kepada Amar bin Ubaid. Siapa Amar bin Ubaid? Salah seorang kepala Mu'tazilah. Hammad bin Zaid yanhal muhaddithin anil hamli anhu lil qadar. Hammad bin Zaid ni hak seguru dengan Abdul Waris. Hammad bin Zaid melarang ulama-ulama hadis daripada mengambil hadis dari dia. Abdul Waris salah ambil hadis daripada dia. Apa? Lil qadar, kerana dia berfahaman Qadari. Yazid bin Zurai' berkata, "Man ata majlis Abdul Waris fala yaqrubni." Sesiapa yang pergi ke majlis Abdul Waris, tak usah mari dekat aku. Kalau nak belajar dengan aku boleh. Mari, tapi jangan pergi majlis Abdul Waris. Qala al-Hafiz fi Tahdhib at-Tahdhib, qala Abdus Samad. Hafiz Ibn Hajar dalam Tahdhib at-Tahdhib kata
kata Abdul Samad, anak kepada Abdul Waris, namanya Abdul Samad. Dia kata, innahu lamakdzubun ala abi. Ini dusta terhadap ayah saya. Wa ma sami'tu minhu yaqulu qattu fil qadar. Saya tidak pernah mendengar dia ni mengucapkan sesuatu yang menampakkan, menunjukkan dia ni berpahaman qadari. Dan saya tidak pernah dia mendengar dia menyebutkan kala Amr bin Ubaid, yang ni tokoh Mu'tazilah. Seseolahnya orang keliru kata ataupun orang salah faham ke dia ni setara tadi hak qadari ahli sunnah tadi, tapi oleh kerana orang bimbang sangat, jadi orang takut, orang kata dia ni qadari hak sah lagi. Padahal anak dia kata dia tak aja dengar ayah dia kacak benda tu. Boleh jadi kekeliruan tadi setara tadi. Setara tu pun sudah ulama beringat dah. Maknanya fahaman bid'ah ni tak boleh. Fahaman bid'ah dalam akidah, dalam apa, tak boleh. Dia menjejaskan dari segi riwayat seseorang itu. Dia mati pada tahun 180 Abdul Waris. Sebab itulah Abu Daud buat mari daripada Musaddad ni bukan daripada dia seorang, daripada Hammad pun dua orang, tidak daripada dia saja. Sebab dia dipertikaikan. Kalau kita terima anak dia kata pun, orang lain sudah kata dah tu, orang kuat-kuat juga tu kata tu, sekurang-kurangnya kita kena beringat. Atas dasar beringat itulah Imam Abu Daud sebut dua orang untuk guru Musaddad, tak ambil daripada dia seorang. Mereka berdua ni meriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Suhaib. Dia ni mati pada tahun 130 itu. Daripada Anas bin Malik, ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati di Basrah, wafat di Basrah pada tahun 90 ataupun selepas itu. Dia adalah sahabat yang paling akhir meninggal di Basrah. Hadisnya diriwayatkan daripada dia ada 1286 hadis daripada Anas. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dakhala al-khala, mahu masuk. Sebab itu dia kata idza arada dukhul al-khala, bila dia mahu masuk ke dalam ataupun ke tempat buang air, begitu. Qala an Hammad, ini Abu Daud perjelaskan. Musaddad meriwayatkan daripada Hammad begini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allahumma inni a'udzubika. Wa qala an Abdul Waris, Musaddad meriwayatkan daripada Abdul Waris, kata Nabi, a'udzubillah, bukan Allahumma inni, tidak, tetapi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Riwayat Hammad, hak Musaddad ambil daripada Hammad, dia kata lagu mana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Beza tu di antara dua orang. Beza di antara Hammad dengan Abdul Waris. Hammad dalam riwayat dia kata Nabi SAW kata Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Abdul Waris pula kata a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Baiklah, seterusnya hadis yang kelima, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Amr bin Hasan, yakni maksudnya As-Sadusi. As-Sadusi. Maksud dia As-Sadusi. Amr bin Hasan bin Amr ni hak mana? Iaitu As-Sadusi. Baik. Siapa dia? Hasan bin Amr As-Sadusi. Yakni, dia kata. Yakni As-Sadusi. Yakni itu siapa kata? Setengah ulama mengatakan yakni dia maksudkan, siapa dia maksudkan? Dia maksudkan itu ialah Abu Daud. Yakni fa'il dia. Siapa dia fa'il dia? Abu Daud. Ini tersebut di dalam Ghayatul Maqsud.
Dia kata tafsiran ini ini tafsiran daripada musannif, yakni Imam Abu Daud. Ini ghayatul maqsud, hak asal kepada kitab Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud yang disebar sekarang ni waktu ringkasan kepada ghayatul maqsud. Ghayatul maqsud ini dikatakan kalau dicetak apa ni semua sekali 30 jilid. Syarah Abu Daud 30 jilid. Ghayatul maqsud. Lepas tu anak murid dia ringkaskan, namanya Aunul Ma'bud. Ini karangan Syamsul Haq Azim Abadi. Azim Abadi, orang India. Qultu, kata pengarang ni Badlul Majhud ni bukan tafsiran, yakni maksud dia As-Sadusi ni bukan Abu Daud, fa'il dia tu, tetapi fa'il dia ialah Lu'lu'i. Lu'lu'i anak murid kepada Abu Daud, yakni bukan Abu Daud sendiri. Cuba perhati molek tu. Sebab kita kalau boleh tahqiq lah. Hak ni daripada Lu'lu'i, iaitu Syekh Abi Ali Muhammad bin Ahmad bin Amr Al-Lu'lu'i, perawi Abu Daud. Nuskhah hak kita pakai ni nuskhah Lu'lu'i lah, daripada Abu Daud. Sebab apa? Lebih tepatnya hak yang kedua, yakni hak Badlul Majhud, Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri ni. Hak ni hak lebih tepat. Sebab apa? Sebab yakni, cuba perhati molek. Haddatsana Al-Hasan bin Amr. Imam Abu Daud kata Hasan bin Amr menceritakan kepada kami. Maksud dia yakni dengan Hasan bin Amr itu ialah As-Sadusi. Kalau Abu Daud sendiri kata, tentulah dia kata a'ni As-Sadusi, bukan yakni. Bila dia di sini yakni, bermakna orang lain, orang yang ketiga. Orang yang ketiga itu siapa dia? Lu'lu'i, anak murid kepada Abu Daud. Maksud Abu Daud dengan Hasan bin Amr ini ialah As-Sadusi, yakni dia maksudkan, dia tu siapa? Abu Daud lah. Kalau Abu Daud, kalau sini maksud Abu Daud yang kata yakni dia menghendaki, siapa dia? Dah Abu Daud sendiri kata, dia tu siapa? Tak ada orang lain dah bawah. Sebelum Amr, Hasan bin Amr tu tak ada orang lain. Tak boleh kita nak kata dhamir tu, fa'il tu balik pada tak boleh. Tak ada dah. Sebab itu lebih tepat hak Badlul Majhud. Tapi kita kena ingat, iaitu Ghayatul Maqsud itu satu kitab yang belum lagi tangkih. Hanya dia tulis sekali lalu. Boleh jadi dalam keadaan tulis sekali lalu banyak perkara tak cuci lagi. Belum lagi ditahdzib dan ditangkih, disemak, cek dengan teliti, dengan sebaik-baiknya oleh pengarang asal dia. Ini dia rujuk kepada kitab hak asal tu, Ghayah. Tapi Badlul Majhud ini ditahqiq oleh pengarang dia sendiri dan anak murid dia, Syekh Zakaria, anak murid dia. Jadi lebih teliti lah. Setelah hak dulu tu Ghayatul Maqsud itu dia tulis sekali lalu. Boleh jadi dia nak tahqiq lagi, bila dia tahqiq tidaklah berlaku begitu. Hasan bin Amr As-Sadusi Al-Basri saduq. Walam yusib Al-Azdi fi tad'ifihi. Tidak tepat Al-Azdi mengatakan dia ni dhaif. Di mana dia menyebutkan dalam du'afa di kalangan orang-orang yang lemah, Hasan bin Amr As-Sadusi Al-Basri munkarul hadis. Kata. Bermakna mengikut Azdi, dia ni Hasan bin Amr ni salah seorang perawi yang dhaif dan munkarul hadis, seorang yang selalu meriwayatkan hadis bercanggah dengan perawi yang siqah, dan dia tu sendiri dhaif. Yakni kalau mengikut Azdi, dhaif dalam hadis ni. Buat ada seorang ni, ada seorang pada dah dalam sanad tu jadi dhaif dah mengikut dia. Tapi orang lain kata tidak dhaif. Tidak dhaif. Hak ni daripada Waqi', daripada Syu'bah anak Abdul Aziz tadi juga daripada Anas, hadis ni dia kata lagu mana? Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika, yang serupa dengan riwayat Hammad tadi.
Syu'bah berkata kadang-kadang Abdul Aziz ni kata a'udzubillah, yakni serupa dengan riwayat Abdul Waris. Wa qala Wahib an Abdul Aziz, tetapi anak murid Abdul Aziz selain daripada Syu'bah sini dan selain daripada Hamad dan Abdul Waris, Wahib seorang lagi anak murid dia, anak murid Abdul Aziz, dia kata fal yata'awwadz billah. Ni dalam Abu Daud tempat payah sikit ni. Kena perhati tempat payah sikit. Apabila dia sebut benda-benda lagu ni. Apabila dia sebut benda-benda lagu ni kena perhati. Dia bahas tentang sanad. Lepas tu panjang nampak ni. Kalau nak main perawi-perawi seorang-seorang lagu ni hak senangnya kalau ada kitab ni boleh tengok sendiri. Waqi' tu siapa dia rayak lah. Syu'bah tu siapa? Rayak belakang. Abdul Aziz bin Suhaib siapa? Rayak belakang. Sebabnya jadi takut jadi 10 tahun lebih mengajar Abu Daud ni pula. Kalau nak main sasa lagu tu berkali hanya pergi pakai sekali seminggu. Gapo dia nak ayak? Dia nak ayak gapo? Dia nak ayaknya anak murid kepada Abdul Aziz ni ada 4 orang. Hamad bin Zaid, Abdul Waris. Dua situ. Seterusnya dalam sanad asal lagi ni hadis yang kelima, Hasan bin Ammar sana. Dalam sanad tu Syu'bah, anak murid yang ketiga kepada Abdul Aziz, meriwayatkan daripada Abdul Aziz. Yang keempat Wahib. Ini anak murid Abdul Aziz juga. Anak-anak murid ni beza pendapat. Hak ni kata lagu ni, hak ni kata lagu ni, hak ni kata lagu ni. Hamad kata Nabi SAW bersabda, Nabi SAW mengucapkan Allahumma inni a'udzubika. Syu'bah kata lagu tu serupa. Syu'bah mana serupa dengan Hamad dalam riwayatnya daripada Abdul Aziz, iaitu Allahumma inni a'udzubika. Tapi Syu'bah kata kadang-kadang Abdul Aziz ni dia kata a'udzubillah. Yakni Abdul Aziz ni meriwayat serupa dengan riwayat siapa? Abdul Waris tadi. Yakni Abdul Waris tu betul juga. Hak dia riwayatkan daripada Abdul Aziz a'udzubillah. Sebab apa? Sebab ni Syu'bah kata kadang-kadang Abdul Aziz ni dia riwayat a'udzubillah serupa dengan riwayat Abdul Waris. Kadang-kadang pula dia meriwayatkan serupa dengan riwayat Hamad tadi. Gitu. Ini anak murid yang ketiga. Yang keempat Wahib, anak murid Abdul Aziz juga. Dia kata falyata'awwadz billah. Bila seseorang tu nak masuk tempat bilik, tempat buang air, hendaklah dia berlindung dengan Allah. Falyata'awwadz billah. Ada banyak perkara tu situ tu. Ada banyak perkara. Yang pertamanya waqala marratan. Di sini jelas menunjukkan yang berbeza ni punca dia ialah Abdul Aziz bin Suhaib. Abdul Aziz bin Suhaib. Kadang-kadang dia kata a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Kadang-kadang dia kata a'udzubillah. Bukan keliru ni, keliru Hamad ke ataupun Abdul Waris, tidak. Riwayat Syu'bah ni menjelaskan kadang-kadang dia riwayat lagu ni, kadang-kadang dia riwayat. Yakni daripada Abdul Aziz. Bukan waqala ni. Hak tadi dia kata qala a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gini-gini beza tu siapa yang menjadi puncanya? Iaitu Abdul Aziz. Kita faham daripada riwayat Syu'bah. Iaitu Abdul Aziz. Anak murid Abdul Aziz yang lain Wahib, dia kata falyata'awwadz billah. Falyata'awwadz billah. Falyata'awwadz billah. Apa makna? Maknanya hak 3 orang tadi, 3 orang anak murid Abdul Aziz tadi, Hamad bin Zaid,
Siapa? Abdul Warith dan Syu'bah. Syu'bah dalam satu riwayatnya. Mereka ni meriwayatkan hadis fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis fi'li. Ini hadis fi'li. Sebab dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan, baca lagu ni. Allahumma inni a'udzubika ataupun a'udzubillah, tak caralah mana-mana pun hadis fi'li, itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi riwayat Wahib menunjukkan kepada kita bahawa hadis ini adalah hadis qauli. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca. Falyata'awwad. Bila sesiapa nak masuk bilik air, hendaklah dia membaca. Riwayat Wahib menunjukkan bahawa hadis ini adalah hadis qauli, bukan hadis fi'li. Hadis qauli ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Pada dia kata dia suruh orang baca lagu tu. Hak tiga orang tadi tidak menunjukkan dia suruh. Cuma dia baca perbuatan dia. Itu orang panggil hadis fi'li. Hak ni Wahib ni hadis qauli orang panggil. Cumanya Wahib tadi dia meriwayatkan daripada Abdul Aziz ni apa sanad sebelum pada dia, sebelum daripada Wahib? Tidak riwayat, macam tergantung. Ini secara ta'liq seseolahnya, secara ta'liq. Ataupun satu lagi riwayat ini dengan sanad tadi juga, dengan sanad tadi juga. Yani Hasan bin Amr As-Sadusi kata akhbarana Waqi' an Wahib, mana dengan sanad tadi juga. Waqala Wahib, Wahib berkata, yakni dengan sanad tadi juga. Kalau begitu hadis ini tidak munqati', tidak mu'allaq. Kalau tidak dia jadi mu'allaq. Waqala Wahib, hak Wahib, hadis qauli. Jadi hadis mu'allaq, tergantung. Kalau kita pakai hak yang kedua tadi dengan mengatakan dengan sanad tadi juga, maka hadis ini tidak tergantung. Hadis ini tidak tergantung. Lepas tu kita nak baca mana? Boleh belaka. Asal baca. Asal baca. Apa yang faedah kecek lagu ni ni? Inilah orang panggil mengaji kita hadis. Mengaji kita hadis. Lagu ni. Apa kita kata, mana boleh? Apa tak boleh? Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam takkan kata sekali. Bukan setiap kali nak masuk jamban kan? Setiap kali nak buang air kan baca semua. Boleh jadi dia ada baca Allahumma inni a'udzubika. A'udzubillah, ada juga. Faliyata'awaz billah, dia ada kata juga. Apa salahnya? Tidak bercanggah tu lagu tu. Tidak bercanggah. Kadang-kadang dia baca gini, kadang-kadang dia baca gini. Boleh belaka, boleh terima belaka. Tidak salah. Dan tidak kata hadis ni menunjuk nampak bertentangan, bila bertentangan tak boleh pakai. Ada, boleh pakai. Bacalah mana-mana saja. Boleh baca. Cuma kalau kita kata hadis fi'li ni, khasiat dia hadis fi'li, kalau kita tengok pada hadis fi'li, boleh jadi kita kata ini hanya Nabi SAW saja, orang lain tak payah baca. Boleh jadi akan dipaham begitu. Dengan adanya hadis Wahib daripada Abdul Aziz, falyata'awaz billah, bermakna ini bukan khusus untuk Nabi SAW, bahkan dia suruh kita juga. Dia suruh kita juga baca. Bukan dia saja baca. Hak sahabat tengok, hak sahabat dengar. Dia saja baca, tidak. Bahkan dia suruh orang lain juga baca. Dia suruh orang lain juga baca. Itu hadis qauli. Itu yang pertama, faedah dia. Yang kedua, boleh jadi hadis ini dah berbeza. Boleh jadi yang satu tu riwayatkan dengan makna, yang satu lagi adalah riwayat dengan lafaz. Boleh jadi riwayat dengan makna. Salah satu Allahumma inni a'udzubika, hak tu hak riwayat bil lafzi. A'udzubillah boleh jadi riwayat bil makna. Itu jawapan yang kedua. Apa khilaf ni? Riwayat bil makna orang panggil. Riwayat dengan makna. Yang ni Abdul Aziz bin Suhaib, dia faham Allahumma inni a'udzubika sama dengan a'udzubillah juga.
Sama dengan a'udzubillah juga. Kadang-kadang dia sebut lagu ni, kadang-kadang dia sebut lagu, maksudnya sama. Kalau kita tidak nak kata kedua-duanya ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Kalau kita tidak nak kata begitu, kita nak letak atas Abdul Aziz bin Suhaib. Ni perubahan ni dia. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata salah satu. Maka kita akan mengatakan salah satu darinya adalah riwayat bil lafzi. Satu lagi riwayat bil makna. Ini jawapan yang kedua. Sebab hadis-hadis itu banyak sampai kepada kita dengan makna dia. Tak apa, boleh juga pakai lagu tu, boleh. Lepas tu apa berlindung ni? Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Ataupun a'udzubillah. Minta berlindung dari syaitan. Syaitan jantan dan syaitan betina. Ana tak saya nak bahas lah perkataan dia khubus itu, perkataan jamak orang panjang lah. Kalau macam tu panjang benar. Tak perlulah dari segi lorah tu pakai terjemah dah. Masuk dah lah situ. Syaitan jantan dan syaitan betina. Apa minta berlindung apa? Apa? Minta berlindung. Ni ada dalam Tirmizi, riwayat Tirmizi. Dalam sini pun ada. Hadis yang seterusnya, hadis yang kena tu. Inna hadhil hushush muhtadaratun. Tandas-tandas ini dihadiri. Ada. Tapi tidak terai lagi. Dalam Tirmizi, Sunan Tirmizi disebutkan, iaitu syaitan-syaitan pergi mengintai. Pergi ngitai anak Adam ni bila dia pergi buai. Tetapi bila anak Adam baca hak ni, dia tak nampak. Dia jadi tak nampak. Itu disebutkan dalam hadis itu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Dia nampak kamu, dia dan pokok dia, syaitan lah. Ketika mana kamu tak nampak dia, atau di mana kamu tak nampak dia, kamu tak nampak dia. Dalam dunia ni kita tak nampak dia, kecuali Allah SWT nak tunjuk lah. Dalam keadaan biasa ni kita tak nampak. Itulah hukum umumnya. Dalam Quran apa sebut begitu. Dia nampak, tapi khasiat ni, baca ni. Bila kita baca masuk dalam jamban, dia jadi tak nampak kita. Tak nampak. Itu faedahnya. Berlindung dengan syaitan jantan dan syaitan betina ni. Tapi hadis itu dhaif, tidak kuat. Hadis hak dalam Tirmizi hak sani sebut cerita saat ni dhaif. Mana kita tak boleh iktikad, pegang kemah keming. Percaya memang syaitan tu tak nampak dalam aku sekali ni. Dan moga aku baca. Tak boleh duduk situ. Cuma sebagai fadilat, keutamaan, mudah-mudahan Allah SWT lindungi aurat kita ni daripada dia. Setara tu jelah. Nak kata buat pegangan akidah tak boleh, sebab dia dhaif. Tetapi sebagai fadilat tetap ada kelebihan baca. Kelebihan baca tu tetap ada. Dan dhaif pun dia tidak dhaif sangat sehingga kita tak boleh amalkan. Kita boleh amal, boleh baca. Lagu saat ni boleh baca. Itu satu makna. Ana terjemah tadi mengikut satu makna hak kebanyakan diterjemah begitulah. Tetapi ada juga ulama yang menterjemahkan khubth wal khaba'ith. Khubth wal khaba'ith. Aku berlindung dengan Allah dari kejahatan dan kekejian. Dari perkara-perkara yang tidak diingini. Perkara-perkara yang tidak diingini. Ada juga yang memberi makna begitu. Apa? Pergi dalam bilik air tu buat benda kekejian lagu mana? Benda kejahatan lagu mana? Banyak lah. Boleh jadi orang-orang pergi dalam bilik air ni dia nak memuaskan nafsu dia dengan apa cara? Boleh jadi. Minta berlindung dengan Allah SWT daripada perbuatan jahat. Kita ingat orang tak nampak dah. Allah SWT nampak juga. Tempat tu tempat kotor tu, sekali dengan syaitan. Mana kita duduk buat kerja benda tak boleh. Boleh jadi. Benda-benda yang jahat, benda-benda yang terkeji, banyak lagi. Kita masuk jamban, kawasan jamban tu nak ngitar kan, boleh jadi juga.
Minta berlindung. Seseolahnya kita, bila kita minta berlindung, dah baca dah gitu, tak pernah sabarlah kita pergi nak minta orang pula. Tak pernah sabarlah. Mana kita tak melakukan perkara-perkara yang tidak baik di tempat itu. Sebab tempat itu adalah tempat orang yang buka aurat dia. Tiba-tiba kita nak pergi buat benda-benda yang keji, benda-benda jahat, tidak pernah sabar. Ini sebagai peringatan, baca ni sebagai peringatan kepada kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Atau boleh jadi juga ramai berlaku sekarang ni berlaku kan. Orang pergi nak gugur dalam tandas ada juga. Nak gugur anak. Itu perbuatan yang keji. Hak keji itu di luar lagi. Satu kekejian yang lain pun pergi buat di situ. Manusia yang terhormat masuk ke dalam tandas itu. Banyaklah. Banyak yang kita boleh kaitkan. Setiap kekejian, setiap kejahatan yang mungkin dilakukan oleh manusia di tempat itu, kita minta berlindung dengan Allah daripada perbuatan-perbuatan seumpama itu. Itu di antara makna. Di antara maknanya yang keji ke dia lagi. Kena beringat. Kalau sakit, sebab itulah ulama-ulama bagi perhatian. Dia kata kalau sakit tu bermula daripada jambat, payah sikit nak siap, dia kata. Payah sikit nak siap. Dengan sebab itu kena beringat. Kadang-kadang sakit itu membawa kepada mati. Membawa mati. Sebab apa? Sebab tempat tu tempat kira-kiranya malaikat tak pergi. Tempat kotor. Hak perginya ke dia syaitan-syaitan. Syaitan ni Allah ke tak molek lah untuk kita, tak molek untuk kita. Malaikat-malaikat rahmat kenapa tak pergi? Malaikat duduk jaga kita tu pergi belakang tu mana-mana pun. Malaikat rahmat. Bila malaikat rahmat tak ada, kuranglah kebaikan. Hak Allah SWT nak bagi kepada kita tu sudah terhalal sedikit sebanyak. Dengan sebab itu bila kita kena dalam tu, dia agak ini pengalaman orang-orang yang berlaku kepada orang begitu. Kalau kena dalam jambat, pasal kau apa kau, biasanya dia payah. Payah nak siap. Payah nak siap. Pasal apa? Hakikatnya rahmat Allah SWT kurang di situ. Dengan sebab itu kita kena jaga sedapat mungkin supaya bilik air itu bersih. Jangan sampai licin, kau rebah, kau gapo kau. Kena jaga. Dengan sendirinya kita kena jaga, barulah terhindar sedikit sebanyak kejahatan yang terdapat di dalam tandas itu. Baiklah, itu sebab minta berlindung dengan Allah SWT. Lepas tu Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah an Qatadah an An-Nadhr bin Anas. Riwayat daripada Zaid bin Arqam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya inna hadhihi al-hushush, tandas-tandas ini dihadiri oleh siapa? Hak tadi, hak kita berlindung minal khubuthi wal khaba'ith. Ini daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Dihadiri oleh hak tu. Sebab itulah kita kena baca hak tadi untuk mengelak daripadanya. Oleh itu bila sesiapa daripada kamu pergi ke tempat buang air, maka hendaklah dia mengucapkan a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung dengan Allah daripada khubuth wal khaba'ith. Maknanya tandas ataupun jamban tadi dihadiri oleh khubuth dan khaba'ith, syaitan jantan dan syaitan betina. Pas syaitan jantan syaitan betina pergi buat ke dia? Pergi kucar lah saja dia lah, pergi kucar, ganggu. Orang jahat ni dia pergi ngitar. Maknanya orang hak ngitar tu lebih kurang hak ni jugalah kira-kira. Jahat seperti ni lah, pergi ngitar. Sikit-sikit lah kita sebut perawi tu, tak boleh sebut banyak. Kalau sebut banyak jadi lambat ni. Lambat pula. Mungkin kepada setengah-setengah orang dia rasa tidak bermakna sangat lah kalau sebut perawi-perawi ni. Pak, doyak bagi dia perawi ni. Kita nak isi dia tu supaya isi seperti ni. Boleh jadilah ada begitu. Jadi dengan sebab itu anda syurkan
Kalau nak tahu dengan detail ada kitab ni lah. Hak mana pandai-pandai tu, pandai-pandai baca kitab, beli sendirilah. Tapi setengah-setengahnya akan kita sebutkan. Baiklah, lebih kurang tadi jugalah. Babu karahiyat istiqbalil qiblah inda qada'il hajah. Bab larangan menghadap kiblat pada ketika qada' hajat. Larangan menghadap kiblat pada ketika qada' hajat. Baiklah. Larangan karahiyah dengan makna larangan. Asal makna dianya karahiyah tu tidak disenangi, tidak disukai. Ulama kemudian buat kesimpulan karahiyah dengan makna makruh. Tapi karahiyah dalam kitab-kitab hadis tidak semestinya bermakna makruh. Ada kalanya karahiyah itu dengan makna haram. Ada kalanya. Dan sama ada kita kata dengan makna makruh atau dengan makna haram, dia latar belakangnya mesti ada larangan daripada Nabi SAW. Mesti ada larangan daripada Nabi SAW. Sebab itu kita terjemah dengan makna larangan. Yani babu karahiyat istiqbalil qiblah, yani man' istiqbalil qiblah. Larangan daripada menghadap kiblat. Sama ada boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Makruh itu sama ada makruh tahrimi ataupun makruh tanzihi. Masuk belakang. Dia masuk dalam larangan, sebab larangan ni boleh jadi haram, boleh jadi makruh, boleh jadi. Menghadap kiblat pada ketika qada hajat. Pada ketika qada hajat. Ini masalah menghadap kiblat pada ketika qada hajat. Lagu mana? Banyak khilaf ni, banyak khilaf. Ada ulama kata tak apa berlaku. Menghadap kiblat ke membelakangi kiblat ke, dalam jamban ke ataupun padang, tak apa berlaku. Boleh berlaku. Hak ni hadis ini sudah mansukh kata dia. Hadis-hadis ni larangan berkenaan larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ni sudah mansukh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan haram berlaku. Menghadap kiblat, membelakangi kiblat haram berlaku. Tak kira dalam binaan ke, dalam tandas khusus ataupun padang, tak boleh berlaku. Haram berlaku, haram. Bukan makruh dah, haram. Haram berlaku. Pendapat yang ketiga, menghadap kiblat tak boleh. Haram. Membelakangi kiblat tidak haram. Ini pendapat yang ketiga. Menghadap kiblat tu haram. Membelakangi kiblat tidak. Yang ketiga. Yang keempat, menghadap kiblat haram walaupun dalam tandas. Walaupun dalam tandas, di luar lebih-lebih lagi. Tapi kalau membelakangi kiblat tak apa. Apalagi kalau dalam jamban, tak apa. Ini pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, larangan ini khusus dengan ahli Madinah. Penduduk Madinah saja ni hadis-hadis. Orang lain tak. Ada pula yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan menghadap kiblat ni, kiblat yang sudah mansukh itu pun larang juga. Yang ni menghadap kepada Baitul Maqdis pun tak boleh. Menghadap kepada Baitul Maqdis pun tak boleh juga. Bukan kepada Kaabah saja tak boleh. Baitul Maqdis pun tak boleh juga. Ini satu pendapat pula. Ada pula pendapat yang mengatakan yang ketujuhnya, orang lain tak boleh, tapi Nabi SAW boleh menghadap ke atau membelakangi kiblat ke tak apa.
Ada dinding kau, tak ada dinding kau, tak apa. Nabi SAW tak apa. Banyak pendapat ni dalam masalah ni. Pak Imam Abu Dawud, dia buat tajuk dilarang menghadap kiblat. Membelakangi kiblat tak ada. Sebab apa? Sebab apa? Sedangkan hadis dia awak mari, memanglah yang pertama ni dia sebut Nabi SAW melarang kita menghadap kiblat. Membelakangi kiblat tak ada. Tapi dalam hadis yang kedua dalam bab ni, hadis Abi Hurairah tu ada, jangan dia menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Ada. Bukan menghadap kiblat saja tak boleh. Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Tapi membelakangi kiblat pun ada juga. Apa ya Abu Daud tak bubuh membelakangi kiblat? Dah hadis yang kedua ni ada, membelakangi kiblat tak boleh juga. Imam Abu Daud, apa begitu? Jawabnya, kerana Imam Abu Daud sependapat dengan Imam Ahmad dalam masalah ni. Tajuk-tajuk dalam kitab-kitab hadis ini dia mencerminkan mazhab. Mencerminkan mazhab pengarang dia. Kadang-kadang tidak. Tapi kalau dalam Bukhari itu tentu dah. Dalam Bukhari itu tentu semua orang kata lagu tu. Tajuk yang dia buat tu adalah mencerminkan mazhab pegangan dia. Tapi kalau orang lain tidak mesti. Walau bagaimanapun Abu Daud Abu Daud, kebanyakan ulama mengatakan dia mencerminkan mazhab dia, pegangan dia, hak dia pilih. Bukan bermakna tak ada hadis yang tak serupa dengan dia, tapi dia tak pilih hak tu. Dia utamakan hadis lain. Misalnya hadis pertama yang menyebutkan menghadap kiblat saja, dia utama hak tu. Imam Ahmad lagu tu serupa juga. Sebab itulah orang kata Abu Daud ni Hambali, bermazhab Hambali. Tapi banyak tempat nanti akan datang kita akan tengok. Kenapa? Tidak juga. Ada hak bercanggah dengan mazhab Ahmad pun ada juga. Bahkan sesuai dengan mazhab lain. Adakah pada ketika itu kita nak kata dia bermazhab tu pula? Jawabnya tidak. Bahkan pada ananya seperti imam-imam lain, mereka ni ulama-ulama hadis ni dia tak terikat. Cuma kebetulan. Kebetulan dia serupa dengan mazhab ni, kebetulan serupa dengan mazhab ni, kebetulan serupa. Mungkin dalam kebanyakan pendapatnya lebih sesuai dengan seseorang imam, ya itu mungkin. Tapi nak kata dia terikat betul dengan imam tu, tidak. Itu tidak serupa dengan tajuk-tajuk yang dibuat dalam kitab dia. Walau bagaimanapun yang ini serupa dengan Imam Ahmad. Menghadap kiblat tak boleh pada ketika qada hajat. Imam Abu Daud pun marilah menghadap kiblat tak boleh. Yang pertama. Hadis yang kedua, tak boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Hadis yang ketiga, bila kamu pergi ke tempat buang air, jangan kamu menghadap kiblat, tetapi kamu menghadaplah ke timur atau ke barat. Ke timur atau ke barat. Hadis ni menunjukkan menghadap kiblat tak apa pula. Kiblat ke Baitul Maqdis tak apa pula. Sebab bila menghadap kepada Baitul Maqdis, dia akan menghadap ke barat. Yang seterusnya, yang kelimanya, riwayat daripada Ma'qil bin Abi Ma'qil tu, Nabi SAW melarang kita menghadap dua kiblat. Dua kiblat tu maksudnya Baitul Maqdis pun tak boleh menghadap, Baitullah, Kaabah pun tak boleh menghadap. Tapi dia sebut menghadap saja, membelakangi tak ada sebut. Lepas tu seterusnya, hadis yang kena dia awak mari, Ibnu Umar, penduduk unta dia tengah padang. Unta dia tu melentang. Ataupun unta dia tu menghadap kepada kiblat, kau tak kira, tapi dia duduk alik belakang unta tu. Dan dia buang air kecil di situ. Orang pun tanya, tidakkah dilarang? Dia kata hak dilarang tu kalau di padang, mana tak ada dinding. Kalau ada dinding depan kita tak apa. Kalau ada dinding depan kita tak apa. Ini pun satu mazhab juga. Termasuk dari Imam Syafi'i berpendapat begini. Mana kalau ada dinding, tak apalah. Dinding yang tetap kau, ataupun dinding apa-apalah, pasir kau apa, timbunan pasir, duduk di sebalik tu, menghadap pun tak apa. Kalau begitu.
Hak tak bolehnya tanah rata. Lepas tu Imam Abu Daud buat mari pula ar-rukhsah. Masing-masing ni hadis-hadis yang mari 456 ni dalil, menjadi dalil kepada golongan-golongan ulama. Ada golongan ulama pegang dengan hak ni. Ada ulama pegang dengan hak ni. Ada ulama pegang dengan hak ni. Babur rukhsati fi dzalik. Imam Abu Daud buat mari pula bab selepas pada tu keharusan atau kebenaran berbuat begitu. Yang ni menghadap kiblat tu tak apa. Menghadap kiblat tak apa pula. Dia buat mari hadis Ibnu Umar, naik datang rumah Nabi SAW duduk buai dengan menghadap kepada Baitul Maqdis. Menghadap kepada Baitul Maqdis. Yang ni tak apa pula menghadap kiblat. Sini. Dan bila dia menghadap kepada Baitul Maqdis, dia membelakangi Kaabah pula. Tak apa pula. Lepas tu riwayat yang satu lagi daripada Jabir, dia kata setahun sebelum Nabi SAW wafat, saya tengok dia menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Mana tak apalah pula menghadap kiblat. Dia tidak royak sini. Mana ada dinding kau gapo depan dia tu. Ada binatang kau apa tak ada. Ini menjadi pegangan kepada orang yang mengatakan tak apa. Tak apa. Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ni tak apa. Patut hak kata tak boleh, sudah mansuh. Imam Abu Daud mari belaka dalil masing-masing ulama. Pegangan masing-masing. Iaitu ada hadis-hadis dia. Apa hak ni pegang dengan hadis ni, hak ni pegang dengan hadis ni. Setengah orang dia kata, buat hadis lah jadi umat ni tidak sependapat. Tidak sekata. Hak ni lagu ni, hak ni lagu ni. Buat hadis lah. Hadis inilah yang membawa perpecahan, kata dia. Tak betul lagu tu. Tak betul. Tak ada timbul masalah perpecahan apa-apa. Nak pegang hadis ni, nak pegang hadis ni, tak apa. Asal ada hadis. Orang ni dia pegang dengan ni sebab dia terjihkan hadis itu. Dia kata hadis ni lebih kuat. Orang ni dia kata kita pegang dengan hadis ni sebab kita tengok kebanyakan sahabat pakai hadis ni. Hak ni kata lagu ni, dia kata masing-masing ada alasan. Faham khilaf yang dibenarkan itu, yakni kalau Nabi SAW tidak terang tu, kalau tidak jelas dalam hadis, makna kita boleh khilaf lah, tak apa khilaf. Pak kalau kita masa muka, itu silap kita. Masa muka benda boleh khilaf. Benda boleh khilaf. Dan ulama-ulama dulu telah khilaf pun, tak ada satu pun. Tak ada jadi bala, tak ada jadi cekoh. Kita kata berkelahi, tak ada. Apa jadi punca perpecahan? Bahkan ini menunjukkan keluasan agama Islam. Lagu ni pun boleh, lagu ni pun boleh. Ikut bebas. Siapa-siapa yang mengaji, dia nak pilih hak mana. Bagi dia kuat hak ni. Bebas. Dia boleh pilih hak tu. Dia bebas. Kalau dia siapa layak lah maknanya untuk memilih. Ni dia kata lebih kuat. Dia bebas. Walaupun dia tu bangsa mana sekali. Daripada mana sekali pun. Tak kira. Boleh. Dia boleh pakai. Asalkan hadis itu sahih, boleh pakai. Ini menunjukkan keluasan agama. Setiap orang, siapa saja pun, kalau dia belajar sampai ke peringkat satu peringkat, dia boleh menentukan bahawa hadis ini lebih kuat bagi dia. Dia tunggu tu, tak apa. Tak apa, tidak salah. Seperti mana ulama-ulama dulu telah khilaf. Dan Abu Daud royak dalil masing-masing. Ni ada dalil, ni ada dalil, ni ada dalil. Lepas tu kita, bila masing-masing ada dalil, kita tak boleh kata-mengata lah satu sama lain. Kalaulah berlaku perkelahian masa muka kerana benda-benda yang boleh khilaf, masalah khilafiah, tu kerana tak pandai, tak kerti tu. Tak patut. Tak patut. Hak tak ada khilaf lah ke mana? Tak ada khilaf. Lagi babi. Haram. Tak ada khilaf tu. Ada. Kalau orang kata daging babi halal, sesat lah tu. Tak ada. Tak ada mazhab. Kata daging babi halal. Tu tak ada khilaf. Arak, haram. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Apa tu? Hak tu terang. Mana benda tu tak boleh khilaf lah tu. Kalau hak terang tu. Kalau hak tidak terang, ada hadis banyak lagu ni. Khilaf pun tak apa. Tidak jadi mundur khilaf tu. Khilaf yang masih boleh diterima. Dia tahu dah manusia ni fikiran dia tak serupa. Kecerdasan orang ni tak serupa. Orang ni nampak gini, orang ni nampak gini. Biar masing-masing dengan kebebasan berfikir dia. Inilah menunjukkan kebebasan berfikir dalam agama. Lepas tu kalau orang cuba mengikatkan mesti lagu ni.
Dia cuba menutuplah. Dia cuba menafikan hak kebebasan berfikir dalam agama. Buat apa? Lagu tu. Sepatutnya boleh kalau selagi dah dalil tu tidak terang, tidak jelas, tidak qat'i. Boleh khilaf. Inilah menunjukkan kita ni bebas berfikir. Dalam keadaan kita tak serupa pendapat pun kita boleh sekali. Tak apa. Hak tu hak naknya. Oh, sampai dulu sahabat-sahabat bukan sepakat semua dalam semua perkara. Hak ni masalah ni pun tak sepakat. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Kalau kita tengok dalam kitab syarah-syarah hadis ni jelas sekali. Tapi ketika perang sekali. Ketika menentang musuh sekali serupa. Lepas tu orang ni tak sependapat dengan dia jadi tu iman. Betul lah dia jadi makmum. Tak ada jabal lah, tak ada. Ketika yang lain dia pula jadi tu iman. Hak ni jadi makmum dia. Tak ada jadi masalah. Tak ada jadi masalah. Hak tu hak nak. Kalau kembali kepada situ, terbuka, bebas. Bebas dalam batas lah, bebas pun dia ada hak dia ni, sejauh ada hadis. Tengok ni hadis ni tak serupa. Kalau selagi kita mengikut hadis, tak apa. Ada dalil, orang panggil ada dalil. Hak tak sehnya kita buat sesuatu tanpa dalil. Baiklah. Di antara hak melarang secara mutlak, ialah Imam Abu Hanifah. Di kalangan imam-imam besar ni, Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Dalam binaan pun tak boleh. Menghadap kiblat, membelakangi kiblat, haram. Pada kau tak boleh. Kalau balik unta, tak boleh. Tu Ibnu Umar dia kata Nabi SAW kata jangan membelakangi kiblat, jangan menghadap kiblat. Ibnu Umar boleh jadi dengan ijtihad dia. Pas sahabat lain ada buat lagu layak kata tak boleh. Abu Ayyub tak boleh. Ni cuba kita tengok. Dalam riwayat Abu Ayyub ni, dia kata kami pergi ke Syam. Kami pun dapati di sana tanda-tanda hadis yang ke-9. Kami dapati tanda-tanda dibina menghadap kiblat. Kami pun paling daripada kiblat. Lepas tu kami istighfar, minta ampun dengan Allah SWT. Dia pegang dengan ni lah. Abu Ayyub Al-Ansari dah ramai lagi sahabat-sahabat lain pegang lagu ni. Mana duduk dalam bilik air tu, kami pusing sikit. Oleh kerana bilik air tu betul-betul menghadap kiblat, kami pusing sikit tubuh kami. Lepas tu bila keluar, kami istighfar, minta ampun. Pasal kami tidak boleh duduk dengan betul dengan tidak menghadap kiblat. Terpaksa kena menghadap kiblat. Kedudukan bilik air ataupun jamban tadi tu menghadap kiblat. Walaupun cuba dah nak pusing sikit, tapi tidak boleh pusing dengan sepenuhnya. Dengan sebab itu kami beristighfar. Istighfar untuk siapa? Untuk kami sendiri yang tidak dapat duduk dengan tidak menghadap kiblat sepenuhnya, atau istighfar kepada orang yang buat jamban. Buat apa dia buat lagu tu? Kalau lain ni tidak haram, apa istighfar nak apa nak pusing nyusah tu. Dia pergi hadis ni pegangan dia. Tak boleh. Apa kalau dalam tandas? Tak boleh. Sampai begitu sekali Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi SAW ni buat. Kalau padan lebih-lebih lagi. Itu pegangan dia. Hak kata menghadap kiblat dan membelakangi kiblat tak boleh ni padan. Tapi kalau dalam binaan boleh. Itu Imam Malik, Syafi'i, Ishaq dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Ahmad ni ada beberapa riwayat. Kalau dalam binaan tak apa. Sebab apa? Dia pegang hak tadi lah, Ibnu Umar tadi. Dia pegang hadis Ibnu Umar. Tadi kalau unta lindung, ada dinding yang menutup kita daripada kiblat. Kalau setara unta tu ada, tidak tetap, boleh dah. Apatah lagi kalau dinding yang tetap, tandas, lebih-lebih lagi lah boleh. Sama ada menghadap kiblat ataupun tidak, ataupun membelakangi kiblat, tak apa. Kalau dalam binaan. Ini pendapat dia ni. Lepas tu kalau nak bincang, masing-masing lah dalil-dalil. Ni kata begini, ni kata begini. Debat sakan lah, debat sakan.
Tapi debat ni debat ilmiah, ilmu, tak apa, tak ada masalah. Dia tidak sampai masa muka, tak ada. Debat ilmu. Demo ni kata, buat mazhab Hanafi ni kata, bab apa? Kita nak tahu bab apa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam larang menghadap kiblat. Bab. Curah ayat waktu dulu. Sebab menghormati kiblat. Menghormati kiblat. Sebab itu tak boleh. Pas menghormati ni, kita sembahyang dalam rumah ada dinding pun kita menghadap kiblat juga. Bukan makna dinding itu telah menghalang kita daripada kiblat, kita tak boleh nak menghadap kiblat dah. Kena menghadap padan baru boleh. Sembahyang. Kan dinding masjid ni, dinding berapa lapis lagi. Alik belakang tu ada rumah, ada macam-macam lagi. Begitupun orang panggil kita menghadap kiblat juga kan, walaupun ada dinding. Pas ni kalau ada dinding pun menghadap kiblat juga. Bermakna kita menghina, tidak menghormati Baitullah. Itu maksudnya. Apa maksud tu tetap ada. Sama ada dinding atau tak ada dinding. Sebab tu dia kata kita tak boleh. Ada dinding atau tak ada dinding kau tak boleh. Takut-takut orang kata, orang nak buat nganyi kau, orang kafir, buat munafik kata. Menghadap kat tu belakang moleklah. Tadi menghadap sembahyang. Lepas menghadap kecing pula. Menghadap berak pula lah gitu. Maknanya orang boleh kata. Ada satu segi. So, yang kedua boleh jadi kita sendiri pun terfikir. Boleh jadi terletak dalam fikiran. Terletak, apa dia? Iaitu, kiblat pun kita menghadap kat tu juga. Berak pun menghadap kat tu juga. Buat benda molek pun kat tu juga. Benda hina, benda yang najis pun kat tu juga, menghadap kat tu juga. Jadi, makna lebih kurang. Ketinggian dia tu tidak nampak. Kebesaran dia tu tidak nampak. Sedangkan dia termasuk dalam syiar Allah. Syiar Allah ni kita kena takzimkan. Kita kena muliakan. Jadi tak ada hak mulia. Demo ni kata pula, kalau nak kira lagu tu, apa nama ni? Payahlah. Dia ambil hadis hak Ibnu Umar dan hadis Jabir hak kemudian tadi. Dia kata sebelum setahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap. Apa maksud? Ulama lain pula faham, dia kata gini, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dia nak tanam rasa hormat dan rasa agung, membesarkan Baitullah. Biar timbul dalam hati kita. Kita ingat semua, itulah tempat kiblat kita. Biar ingat semua. Bila sudah tertanam benda tu, sudah lama tertanam dah, memang maklum dah kebesaran dia tu, kebesaran lagu mana maksudnya? Kebesaran lagu mana? Bukanlah makna kebesaran dia tu makna siapa kita nak sembah. Macam kita orang kafir sembah berhala. Tidak lagu tu. Kebesaran dia tu dalam arti yang kita faham mengikut agama. Kita ajal, itulah ada kebesaran. Seperti masjid. Tempat agung juga. Syiar Allah SWT juga. Tempat-tempat lagu ni tidak sesuai lah dengan benda-benda yang kotor. Nak tanah hak tu. Syiar Allah ni kena jaga belakang. Tidak sesuai dengan benda-benda kotor. Bila sudah tertanam, sahabat-sahabat ni tak kecing, kok se. Kalau nak, ada sahabat yang tidak faham. Kecing dalam masjid, pernah juga. Dia tidak faham. Masalah mengagungkan, memuliakan tempat-tempat. Tapi bila sudah tertanam molek, faham belakang. Bila sudah faham, Nabi SAW pun tinggal. Maksud dia sebenarnya nak tanam, menghormati Kaabah, meninggikan, mengagungkan syiar Allah SWT. Seperti mana Nabi SAW suruh, kalau makan apa ni benda-benda yang kena api dimasak, kena ambil air semaya. Kena ambil air semaya. Di suatu ketika dulu. Dalam kitab kita hadis banyak semua. Dalam kitab ni pun kita akan jumpa juga akan datang. Setiap makan benda hak kena api tak kira. Tak kira. Sayur, kau makan sayur, hak dimasak. Bukan sayur mentah lah, sayur masak. Daging, kau tidak daging, kau apa-apa. Minum air teh ni masak air rebus. So, kalau seorang tu ada air semaya, batal air semaya. Kena ambil air semaya. Lepas tu baru boleh pergi semaya. Satu peringkat. Satu ketika dulu. Lepas tu kemudian, siapa-siapa kalau makan daging unta, kemudian sikit, batal air semaya. Bila dia nak semaya, kena ambil air semaya semula. Kalau makan benda lain, tak apa. Hak kena api, hak masak dengan api ke apa, tak apa. Peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, makan daging unta pun tak apa.
Tak perlu ambil air semaya. Kalau dia ada air semaya dah, boleh pergi semaya gitu, tak payah ambil air semaya lain. 3 peringkat. Apa maksud? Ada ulama mengatakan Nabi SAW nak tanam semangat ataupun jiwa bersih, jaga kebersihan diri. Dia nak tanam hak tu. Satu. Ada benda-benda yang dia nak tanam, dia nak masuk. Dia nak masuk kepada dia. Di antaranya api. Api neraka. Dan neraka kita kena pergi, apa ni orang masuk neraka ni ke apa? Ke 7 anggota. Anggota wuduk ni lah. Sebab tu basuh muka, seseolahnya kita curah air lah atas api itu. Api ni baru dia mati bila kita curah air. Dia nak tanam hak tu. Maknanya kita tak akan buat benda-benda dosa yang membawa kita kepada neraka tu. Dengan tangan kita, dengan muka kita, dengan kaki kita, dengan apanya. Dia nak tanam hak tu. Neraka tu kena api. Kena beringat. Api ni nak mampu dianya dengan apa? Dengan air. Dengan air. Api juga syaitan dijadikan daripada api. Kena beringat. Kena beringat. Dia nak tanam hak tu. Bila hak tu sudah tertanam, tak payah dah. Hak ni pun begitu juga. Ulama-ulama ni pegang lagu tu. Macam-macam lah hak ni fikir lagu ni, hak ni fikir lagu ni. Masing-masing tu kalau kita perhati, ya Allah juga nasabah juga. Cara dia tu. Sebab apa? Nabi SAW ada dalam riwayat ni, bila orang kata ada setengah-setengah orang tu tak sih membelakangi kiblat, tak sih menghadap kiblat ke apa, pada ketika buang air. Nabi SAW pun kata, pusingkan batu tempat aku duduk buang air tu, pusingkan batu tu ke arah kiblat, membelakangi kiblat, kata dia. Hawilu bi maq'adati. Dia kata tukar maq'adah aku, tempat aku duduk itu ke arah Kaabah. Dalam hadis itu ada disebutkan begitu. Bermakna hadis itu adalah hadis hasan, sekurang-kurangnya. Setengah-setengah ulama mengatakan hadis itu adalah hadis sahih. Ini kita akan jumpa akan datang. Bermakna dia kata Nabi SAW sebenarnya tidak nak hak tu. Menghadap saja tu semata-mata atau belakangi hak tu dilarang, tidak. Dia nak menimbulkan dalam jiwa kita rasa hormat terhadap syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sudah ada rasa hormat, kita tahu dah tak apa. Molek juga hak tu, kenapa tu? Ada hadis-hadis dia. Tapi bagi orang yang mengatakan dia tak sah semacam, terpulang kepada dia lah. Terpulang kepada dia. Setengah-setengah ulama dia kira menghadap tak boleh. Tapi kalau membelakangi tak apa. Sebab ada hadis membelakangi kiblat. Dia kata tak apa membelakangi kiblat. Menghadap tak boleh sebab dia pegang sahih hadis. Tetapi kalau kita perhati, semua ni balik pergi mana? Pergi situ. Pergi situ. Lepas tu selagi perkara lagi ulama faham apa yang tak boleh menghadap kiblat tu apa? Selain daripada hak tadi, kerana nak menghormati Kaabah. Selain daripada tu, apa ilat lain? Dia kata sebab dedah aurat. Dedah aurat. Apabila kita menghadap tu, kita dedah aurat tu dengan menghadap kiblat. Kata mereka, dengan itu setiap dedah aurat walaupun bukan kerana buang air, tak boleh menghadap kiblat. Bukan khusus dengan buang air ni saja. Katakanlah dia nak bersetubuh, menghadap kiblat. Buka apa ni kita kata pakaian dia. Tak boleh juga. Sebab ada dalam ni juga. Maksud dianya bukan sekadar hak ni saja, iaitu menghadap kiblat tu tak boleh dalam keadaan terdedah aurat. Jadi bukan khusus dengan hak buang air ni saja. Ketika-ketika lain pun tak boleh. Itu kata dia. Ataupun seorang kita kata nak bercukur, kalau kita kata dengan menghadap kiblat, tak boleh pasal dedah aurat. Sebab tak boleh ni sebab ada aurat. Dengan menghadap kiblat itu macam penghinaan. Semacam penghinaan. Ada pula ulama yang lain dia kata bukan kerana tu. Dia kata kerana keluar najis. Kerana keluar najis. Bukan kerana dedah aurat. Tapi kerana keluar najis. Kalau kerana keluar najis, maka setiap hak keluar najis. Kalau orang-orang dalam mazhab Hanafi, darah najis. Darah yang banyak yang mengalir najis.
Dalam mazhab Syafi'i pun begitu juga. Baiklah, bekam ni keluar darah. Keluar darah dengan menghadap kiblat tak boleh juga. Pasal apa? Keluar najis. Tidak nanti buang air besar dan buang air kecil saja. Ilat itu ada juga pada berbekam. Dengan sebab itu tak boleh menghadap kiblat. Dia kata lagu tu. Ini pendapat ulama. Kemudian lah pendapat ulama yang dia faham daripada hadis. Baiklah. Nampaknya panjang ni, panjang. Aku nak sekat tu dulu. Tak ada masa adil lagi ni. Tak ada masa adil lagi. Sekat tu dulu. InsyaAllah kita akan bincang. Macam mana? Ya. Itu tak sedap lah tu. Kita kena beringat lah benda-benda macam tu. Benda-benda macam tu kena beringat lah. Pak Ibnu Ruslan kata ni, dia dah kau dengan Ammar bin Marzuq ni. Tak ada. Sanad dia mana sanad? Kalau berdasarkan kepada salah di Maulana Khalil Ahmad Saraf ini, mana-mana pun Ammar bin Marzuq seseorang yang tidak disepakati oleh segi pemahaman. Ada keadaan antara para ulama yang mengatakan ini syirik. Tak ada sebenarnya. Tak ada sebenarnya. Tapi kita kena beringatlah. Seperti Mughirah bin Syu'bah misalnya. Mughirah bin Syu'bah disebutkan menikah sampai 2000. Nak menikah lagu mana 2000 ni? 2000 orang. Ini mungkinlah kita kata orang boleh kata dia Syiah kau apa orang. Mungkin menikah secara mut'ah. Tapi tidak, tak ada siapa kata lagu tu. Tapi kalau Mughirah bin Syu'bah tentu dah muka sahabat nak kata Syiah lagu mananya? Dia tidak amalkan mut'ah. Apa yang kata 2000 menikah lagu mana ni kocengan. Tak sesuai. Tak sesuai dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Iaitu Allah SWT laknat orang yang suka tukar-tukar rasa, tukar selera orang kata. Tak molek hak lagu tu kan. Tidak sesuai. Apa lagi nak dikatakan sahabat buat lagu tu tak pernah sama. Semua musuh-musuh dia mungkin ada buat cerita-cerita lagu tu. Serupa juga. Hak tu ada dalam kitab misalnya Syarah Ihya Ithafus Siratal Muttaqi disebutkan Mughirah bin Syu'bah ni sama menikah 2000 orang. Hak ni 1000. Tapi kita nak, sebab itulah penting sanad. Sanad. Dalam tahzib pun banyak benda-benda yang pelik-pelik. Benda yang pelik-pelik tak boleh terima belaka. Kita tengok sanad ni. Kalau tak ada sanad tak boleh pakai. Apalagi ada golongan ahli fitnah, orang yang buat fitnah apa boleh jadi. Tak boleh pakai lah. Sebenarnya kita kata tak usah pakai lah. Sebab kalau dia tu ulama, takkanlah dia nak buat lagu ni. Mut'ah. Kalau tidak mut'ah pun tak sesuai juga. Tak sesuai. Orang-orang lain yang menyebutkan dia tidak senang dengan dia, tidak kata dia tidak royak pula sebab ni, tak ada. Jadi tak boleh pakai lah. Kalau jumpa riwayat cerita-cerita seumpama ini tak boleh diterima. Wallahu a'lam.